Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kunu Nasrisha binti Kun Nasri dan rakan-rakan Wan Nur Alia binti Wan Muhammad Azman dan juga Nur Azra binti Hamzah akan membincangkan topik Islam dan seni kreatif iaitu karikatur dan animasi bagi subjek CTU 281. Baiklah, pertama sekali saya akan menerangkan konsep seni dalam Islam. Konsep seni dalam Islam bermaksud budaya Islam yang difahami sebagai keindahan atau karya yang dinyatakan oleh berbagai daya kreatif untuk menunjukkan kebesaran Allah SAW. Hal ini kerana seni dalam Islam ini untuk membimbing manusia ke arah konsep tauhid dan pengabdian diri kepada Allah SAW dan mestilah bersifat al-amar bil ma'ruf dan an-nahi an-munkar yang bermaksud memerintahkan perbuatan baik dan mencegah kemungkaran. Disebabkan itu, seni dalam Islam mesti merangkumi aspek positif serta dapat membangunkan moral masyarakat dan bukannya membawa kemungkaran. Seterusnya, karikatur. Karikatur adalah visualisasi yang menekankan atau membesar-besarkan ciri-ciri objek atau orang yang diukir dengan cara mudah seperti lakaran pensel atau lukisan artistik. Tujuan karikatur adalah untuk menimbulkan unsur kelakar terutamanya bagi mereka yang mengetahui subjek yang ingin disampaikan lalu dapat membezakannya dengan kartun yang selalunya terdiri daripada cerita. Contoh-contoh lukisan karikatur yang dapat kita lihat ialah Harry Potter, Dwayne Johnson, Adam Sandler, Albert Einstein dan Michael Jackson. Saya Nur Azra dan akan menerangkan tentang animasi. Animasi adalah paparan pantas kedudukan gambar atau model seni dua dimensi untuk mencipta ilusi pergerakan. Sejenis ilusi pergerakan optik kerana penglihatan yang berterusan dan dapat dihasilkan dalam pelbagai cara. Kebanyakan animasi yang laris adalah dihasilkan secara filem atau secara bersiri dan sebagainya. Filem animasi yang kami pilih adalah Koi no Katachi, iaitu A Silent Voice. Drama remaja animasi Jepun pada tahun 2016. Ia diarahkan oleh Naoko Yamada dan berdasarkan manga dengan nama yang sama oleh Yoshitaka Oima. Ia mengisahkan tentang seorang pelajar perempuan Jepun yang bernama Shoko Nishimiya yang mempunyai masalah pendengaran dan dibuli tanpa belas kasihan semasa sekolah rendah sehinggakan beliau terpaksa berpindah ke sekolah lain. Namun beberapa tahun kemudian salah seorang pembuli yang membulinya bernama Shoya Ishida bertekad untuk memperbaiki dirinya. Shoko Nishimiya adalah karakter di dalam cerita A Silent Voice, suara yang senyap. Shoko adalah seorang gadis pekat yang dibuli oleh Ishida di sekolah rendah sehingga dia harus pindah. Ayahnya pergi kerana ibu bapanya mendesaknya untuk mengajukan cerai setelah mereka mengetahui Nishimiya pekat. Bertahun-tahun kemudian, Shoya mencarinya untuk meminta maaf. Walaupun Nishimiya sedikit membencinya, dia menerima permintaan maafnya dan mula menghabiskan masa dengannya. Dia terbukti hampir tidak pernah marah dengan pembulinya sebenarnya dia sering tersenyum padanya. Nishimiya memegang beberapa bentuk cinta kepada Shoya dan pada ketika hendak cuba mengaku cintanya ketika dia mengetahui bahawa Ishida kehilangan kawan-kawan kerana dia. Walaupun Shoya berjaya memahaminya, selepas ini Nishimiya sangat gembira untuk membuat dirinya baik dengan Shoya. Dia jatuh cinta dengan Shoya dan cuba menyatakannya. Tetapi kerana halangan pertuturannya, Shoya gagal memahaminya. Walaupun itu tersirat, tapi mereka mula menyedari perasaan cinta antara satu sama lain dan merasakan hal yang sama. Shoya Yoshida adalah watak utama di dalam cerita ini. Dia membuli Nishimiya di sekolah rendah dan ketika dia dipindahkan dan dibuli oleh bekas rakannya, dia belajar bahasa isyarat secara khusus sehingga dia dapat meminta maaf kepada Nishimiya dan terbukti sangat berbakat di dalamnya. Ishida merasa seperti dia tidak cukup dihukum kerana membuli Nishimiya dan sering berharap dia dapat menghentikan dirinya yang lalu. Dia seolah-olah mengalah kerana dia tidak akan dapat berkawan lagi. Tidak pernah berpeluang untuk berteman sebelumnya dalam proses membuat perubahan dengan mereka dan beralih dari ketidaktahuannya untuk mempunyai kawan. Akhir sekali Ishida bersatu kembali dengan Nishimiya yang telah belajar di Tokyo setelah tamat sekolah menengah. Saya Wan Nur Alia binti Wan Muhammad Azman. Plot yang ingin saya cerita ialah sebagai pemuda liar, pelajar sekolah rendah Shoya Ishida berusaha untuk menghilangkan kebosanan dengan cara yang paling kejam.
Ketika Shoko Nishimiya yang peka masuk ke kelasnya, Shoya dan anggota kelasnya yang lain tanpa memikirkannya menggetaknya untuk berseronok. Dia membuat suara di belakang Shoko, mengaku menguji Shoko yang peka. Tawa rakan sekelasnya dan bahkan gurunya yang mendorong tingkah lakunya kerana telatahnya yang sekadar mengejek ucapan Shoko, tetapi sehingga mencuri dan mematahkan alat bantu pendengaran Shoko. Walaupun dibuli oleh Shoya, Shoko tetap tenang dan tersenyum. Dia terus berusaha untuk berteman dengan rakan sekelanya, tetapi mereka mengikuti arahan Shoya untuk mengecualikan atau memilihnya. Perbuatan mengasingkan dan membuli akhirnya sampai kepada ibu Shoko dan dewan sekolah. Dan ketika berhadapan dengan masalah ini, kelas dengan cepat menyalahkan Shoya semata-mata. Selepas Shoko sekali lagi mesti pindah ke sekolah baru, penindasan itu berterusan kali ini dengan sasarannya ialah Shoya. Sekarang dibuli, Shoya bertekad untuk menebus apa yang dilakukan kepada Shoko. Dia berusaha untuk bekerja keras, secara terbuka mengakui bahawa dia membuli seorang gadis dengan teruk sehingga dia berpindah dan mengasingkan dirinya dari teman sebayanya. Dia mula mempelajari panduan pemula untuk bahasa isyarat dari rak buku. Memulakan kehidupan barunya, dia masih belum bersama dunia, tetapi sekarang Shoya dan Shoko saling memahami. Shoya dapat menyesuaikan diri kembali dengan rakan sebayanya. Dia dapat menikmati kehidupan barunya dengan bantuan Shoko dan rakan-rakan di sekeliling. Mendengar suara yang tidak didengari. Terima kasih. Kesimpulannya, Suara Senyap adalah filem animasi yang menggambarkan tindakan membuli yang memberi kesan seperti tindakan membunuh diri, sabotaj emosi dan menyakiti diri sendiri. Semua disajikan sebagai gambaran yang jujur tentang usia remaja yang bermasalah. Pengajaran. Ada beberapa pengajaran yang boleh kita ambil dalam cerita ini ialah: pertama, membuli memberi kesan terhadap hidup seseorang. Kedua, kawan yang baik sentiasa memahami dan membantu antara satu sama lain. Ketiga, jangan malu untuk menerima orang yang mengalami kecacatan fizikal sebagai kawan kerana hati yang baik melebihi kekurangan yang dialami. Keempat, setiap kesusahan jika bersabar, pasti akan ada sesuatu yang baik berlaku. Kelima, semua manusia adalah sama dan memiliki kekurangan masing-masing. Dan terakhir, bahasa dapat menghubungkan perasaan dan mendengar suara yang tidak didengari. Terima kasih.